Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan pelajari bahagian akidah. Dalam bahagian akidah, tajuk yang pertama yang akan murid-murid pelajari ialah Islam agama fitrah. Islam agama fitrah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan fitrah? Sebelum kita ketahui Islam agama fitrah, murid-murid perlu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan fitrah. Okey. Maksud fitrah ialah kehendak ataupun naluri semula jadi manusia. Okey. Naluri semula jadi yang ada dalam diri manusia. Naluri semula jadi. Okey. Naluri semula jadi ni apa yang kita nak, apa yang sedia ada dalam diri kita. Itu fitrah namanya. Okey. Dan seterusnya kita lihat maksud Islam agama fitrah. Apa maksud Islam agama fitrah? Iaitu Islam adalah agama yang sesuai dengan naluri fitrah beragama manusia yang ingin menyembah dan berdoa kepada Allah. Itu memang kehendak manusia. Dia ingin menyembah dan ingin berdoa kepada Tuhan. Iaitu dan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa serta menjadi pelindung kepada manusia. Itu memang kehendak manusia. Itulah maksudnya Islam agama fitrah. Itu Islam adalah agama sesuai dengan naluri fitrah beragama manusia yang ingin menyembah dan berdoa kepada Allah, Tuhan yang Esa dan yang Maha Berkuasa serta menjadi pelindung kepada manusia. Okey. Untuk pengetahuan murid-murid, setiap bayi yang dilahirkan, dia berada di dalam keadaan fitrah. Okay. Apa maksud berada dalam keadaan fitrah? Iaitu, dia mengakui kebenaran tauhid. Bayi ini mengakui bahawa Allah yang wajib disembah. Namun, bila mereka membesar, maka mereka mengikut didikan ibu bapa mereka. Sebab itulah kita lihat ada yang beragama Islam dan ada yang tidak beragama Islam, kerana dia mengikut didikan ibu bapa mereka. Okay. Itu tentang bayi baru lahir. Itu dia dalam keadaan fitrah. Okay. Dan seterusnya kita lihat bahawa manusia ini perlu beragama sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan dia tidak beragama, sebenarnya itu adalah salah. Sebenarnya dia membohongi diri sendiri. Okey, kita lihat bukti. Apa bukti manusia tu secara semula jadinya dia memerlukan agama. Okey, kita lihat bukti bahawa manusia secara semula jadi perlu beragama. Okey. Apa yang bukti yang pertama iaitu kita lihat ini bukti yang pertama. Okey, kalau murid-murid lihat apa yang saya tulis, bukti yang pertama itu apabila manusia berada dalam kesusahan dan penderitaan, apa mereka akan buat? Mereka pasti akan segera mencari Tuhan untuk memohon perlindungan dan bantuan. Okey, bila dia susah ataupun dia derita, maka dia akan berdoa kepada Allah. Nak buat apa? Nak mohon perlindungan supaya tidak susah lagi dan memohon bantuan. Sentiasa berdoa dan sentiasa ingat Allah bila susah. Itu bukti manusia ingin beragama. Okey, kita lihat bukti yang kedua. Okey, bukti yang kedua di seluruh dunia. Okey, salah dua. Tulis pun salah ustaz saya. Okey, bukti yang kedua kita lihat di seluruh dunia adanya rumah-rumah ibadat. Okey, yang dibina di setiap kota. Maksudnya di seluruh dunia ada rumah-rumah ibadat.
Tak kiralah agama apa sekalipun, ada rumah ibadat. Contoh rumah ibadat. Okey, contoh rumah ibadat. Apa? Okey, contohnya yang pertama, bagi orang beragama Islam, rumah ibadatnya ialah masjid. Bagi orang Kristian, rumah ibadatnya ialah gereja. Bagi orang Hindu dan orang yang beragama Buddha, rumah ibadatnya adalah kuil. Okey, dan banyak lagi rumah-rumah ibadat yang lain yang dibina. Ini bukti bahawa manusia tu ingin beragama. Okey, cumanya ada yang beragama Islam, ada yang tidak beragama Islam. Okey, itu tentang bukti manusia ingin beragama. Jadi itulah nalurinya, manusia tu ingin beragama, dan agama yang sesuai dengan naluri manusia adalah agama Islam. Sebab itulah dikatakan Islam adalah agama fitrah. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, agama apa yang sesuai dengan fitrah manusia? Iaitu agama Islam. Okey, Allah telah mencipta kita dengan ada naluri yang tertentu. Dan naluri itu boleh dilaksanakan. Allah benarkan, tapi dengan cara yang betul. Okey, kalau kita lihat naluri manusia itu boleh dilaksanakan, boleh dibuat, boleh dilakukan ataupun boleh disalurkan dengan cara yang betul. Okey, macam mana fitrah manusia disalurkan dengan cara yang baik. Okey, apa caranya yang Allah bagikan? Dah ada penyelesaiannya. Okey, kita lihat yang pertama. Yang pertama, semua murid-murid mengetahui bahawa Allah melarang berzina. Kenapa Allah larang zina? Allah larang berzina kerana untuk menjaga keturunan, supaya setiap anak yang lahir itu ada bapanya, bukannya tak tahu mana bapa dia, kan? Dan bagaimana cara nak menyalurkan kehendak seksual manusia? Kehendak seksual manusia boleh disalurkan dengan cara yang baik, dengan Allah membenarkan perkahwinan. Okey, itu yang dikatakan secara fitrah. Fitrah manusia ingin mengadakan hubungan seksual. Okey, kalau mengadakan hubungan seksual secara sesuka hati, itu dilarang. Okey, salah, berdosa. Bagaimana caranya yang betul? Allah telah membenarkan perkahwinan di dalam Islam. Okey, itu yang pertama. Cara untuk menyalurkan kehendak ataupun fitrah manusia. Okey, kita lihat yang kedua. Yang kedua, Allah melarang riba. Okey, Allah melarang riba untuk apa? Untuk menghindarkan penindasan. Okey. Tetapi Allah membenarkan pinjaman. Okey, riba ni contohnya pinjam duit ataupun hutang duit RM100, kena bayar RM150. 50 itu adalah riba, kerana itu dikira menindas. Tetapi Allah benarkan berhutang atau pinjam, tapi jangan bayar lebih. Berhutang 100, bayar 100. Hutang RM20, bayar RM20. Okey, dibenarkan. Riba dilarang. Okey. Seterusnya, Allah juga membenarkan gadaian dan juga jual beli. Okey, jadi ada caranya untuk manusia mendapatkan duit dengan cara yang betul. Okey. Itu yang kedua. Seterusnya yang ketiga. Okey, kita lihat ketiga, Allah melarang minum arak. Okey, kenapa Allah larang minum arak? Allah larang minum arak. Minum arak dilarang. Kenapa? Untuk menjaga akal manusia. Sebab bila minum arak, manusia akan mabuk. Semasa mabuk, akal tidak waras. Dan arak juga menyebabkan tidak sihat, akal tidak sihat, badan tidak sihat.
Jadi Allah larang minum arak. Tetapi bagaimana cara Allah nak benarkan manusia minum benda-benda lain? Jadi Allah membenarkan minum pelbagai minuman lain yang halal, yang berkhasiat seperti jus dan sebagainya. Yang minuman-minuman yang tidak memabukkan Allah halalkan. Okay. Kerana manusia secara fitrahnya dia mesti minum, kan? Okay, jadi boleh minum minuman yang halal dan berkhasiat. Yang tak boleh minum arak. Okay, seterusnya kita lihat yang keempat. Yang keempat, Allah melarang judi, rasuah dan juga mencuri. Okay. Judi, rasuah dan juga mencuri dilarang. Okay. Kerana perbuatan ini, judi, rasuah dan mencuri ini adalah perbuatan yang menganiayai orang lain. Mencuri barang orang. Kalau judi, tak menang, kalau kalah habis duit. Duitnya habis macam gitu je, kan? Okay, namun Allah telah benarkan kita melakukan perkara-perkara lain, iaitu dengan Allah mewajibkan zakat. Allah mewajibkan zakat serta menggalakkan amalan sedekah, hadiah, wakaf dan infak. Okey, infak. Hari tu saya sebut infak. Apa tu infak? Iaitu membelanjakan harta kepada kebaikan. Okey. Semua perkara ini adalah untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Okey, ini di antara contoh perkara yang ingin dilakukan oleh manusia dan boleh disalurkan dengan cara yang baik yang Allah benarkan. Okay. Seterusnya kita lihat dalil nakli yang Islam itu agama fitrah. Okey, dalil atau bukti bahawa Islam ni sesuai dengan fitrah manusia. Dalilnya daripada ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30. Okey, ayatnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikal ladzinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maksudnya, maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Agama yang jauh dari kesesatan ialah agama Islam. Okay. Agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dalam keadaan bersedia secara semula jadi untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul, lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey, dalam ayat ini diterangkan agama yang betul, agama yang lurus ialah agama yang Allah ciptakan. Agama yang Allah ciptakan itu adalah agama Islam. Itulah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Okey, ini adalah dalil Islam agama fitrah. Okey. Seterusnya kita lihat tentang ini adalah penerangan bahawa Islam adalah agama yang benar. Okey, kita terus kepada ciri-ciri Islam sebagai agama fitrah. Okey. Kebenaran Islam sebagai agama fitrah yang benar dan diredai Allah dapat dilihat. Okey, kita lihat. Kebenaran Islam sebagai agama fitrah yang benar dan diredai oleh Allah dapat dilihat apabila Islam sesuai diamalkan oleh semua bangsa pada semua tempat dan semua zaman. Okey, Islam tu disesuai diamalkan oleh semua bangsa, semua tempat dan semua zaman di dunia ini. Dan Islam juga memenuhi segala keperluan fitrah manusia. Untuk apa? Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
Dan ajaran Islam bersumberkan Al-Quran dan juga hadis. Kita lihat ciri-ciri Islam sebagai agama fitrah. Ciri yang pertama. Ciri yang pertama ialah Rabbaniyah. Rabbaniyah ialah maksud di dalam bahasa Melayunya ketuhanan. Apa yang dimaksudkan dengan Rabbaniyah? Agama yang bersumberkan wahyu Allah, iaitu daripada Al-Quran dan hadis. Maksudnya, agama Islam adalah agama dari Allah. Allah turunkan. Dari Allah. Bukannya ciptaan manusia. Agama Islam bukan ciptaan manusia. Agama Islam adalah daripada wahyu Allah. Itu ciri Islam agama fitrah. Ciri yang kedua, kita lihat ciri yang kedua ialah syumuliyah. Apa maksud syumuliyah? Lengkap. Lengkap ataupun dengan kata lain kita boleh sebut sempurna. Ini Islam sempurna. Lengkap atau sempurna. Kita lihat. Apa itu syumuliyah? Agama yang lengkap dan memenuhi semua keperluan hidup manusia. Itulah syumuliyah. Dia lengkap memenuhi semua keperluan hidup manusia. Untuk kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan ciri yang ketiga. Lihat ciri yang ketiga. Iaitu waqi'iyah. Apa maksud waqi'iyah? Waqi'iyah ialah realistik. Itu real. Apa tu realistik? Iaitu agama yang sesuai diamalkan di semua tempat dan sepanjang zaman. Jadi seluruh dunia sesuai mengamalkan agama Islam. Tak kira di mana manusia itu berada. Tak kira di negara mana. Dan juga sepanjang zaman sehinggalah hari kiamat. Itu waqi'iyah. Yang keempat, alamiyah. Yang disebutkan dengan alamiyah ialah sejagat. Iaitu agama Islam sesuai diamalkan oleh semua bangsa dan budaya. Ini alamiah, sesuai diamalkan oleh semua bangsa dan juga budaya. Kalau waqi'iyah tadi, semua tempat dan sepanjang zaman. Alamiah, sesuai diamalkan oleh semua bangsa dan juga budaya. Dan yang terakhir sekali, ciri-ciri Islam ialah ukhrawiyah, iaitu akhirat. Agama Islam bukan sahaja mementingkan kesejahteraan jasmani, malah menjamin kesejahteraan rohani untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksudnya, Islam adalah agama yang mementingkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukannya dunia sahaja, akhirat sahaja. Iaitu kedua-duanya, dunia dan akhirat. Ini adalah ciri-ciri Islam sebagai agama fitrah. Kita lihat balik semula. Ciri Islam agama fitrah ada 5. Yang pertama, Rabbaniyah, iaitu Islam berdasarkan wahyu Allah. Yang kedua, ciri yang kedua, syumuliyah, iaitu Islam agama yang lengkap. Yang ketiga, waqi'iyah. Yang keempat, alamiyah. Dan yang kelima ialah ukhrawiyah.
Okey, ini adalah ciri-ciri Islam agama fitrah, agama yang sesuai dengan naluri semula jadi manusia. Okey, jadi setakat ini tentang Islam agama fitrah. Dan selepas ini Ustazah akan bagi tugasan melalui link yang akan diberi dan murid-murid perlu menjawab soalannya. Sekian, terima kasih.